Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan takziah kepada seluruh mangsa yang terlibat dalam bencana banjir yang besar dalam negara ini. Simpati untuk semua dan saya menasihati diri saya dan semua pihak di kalangan kaum muslimin yang berkeupayaan untuk terlibat membabitkan diri dalam memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa yang terbabit. Saya sendiri insya-Allah daripada Perlis akan bertolak ke Selangor untuk turut dalam misi bantuan, membawa peruntukan daripada orang ramai dan khususnya daripada MAIPS untuk diberikan kepada mereka yang terlibat. Dalam keadaan ini menjadi tanggungjawab mereka yang diamanahkan, khususnya pemerintah, menteri dan semua pegawai-pegawai kerajaan yang mana terlibat dalam tanggungjawab untuk memastikan bahawasanya rakyat dalam keadaan selamat, memainkan peranan bagi memastikan dalam bencana ini keadaan dapat dikawal dan kehidupan tidak lebih memburuk. Saya menerima banyak persoalan di kalangan rakyat yang bertanya tentang hukum mereka yang mengambil barang-barang daripada kedai-kedai yang ada disebabkan keadaan yang terdesak. Dalam bahasa kasarnya ialah ambil tanpa kebenaran, ataupun mungkin bahasa fiqahnya dia panggil sariqah ataupun disebut sebagai curi lah. Kita ambil kerana kita rasa kita perlu. Apakah boleh dalam keadaan sekarang ini bagi mereka yang terlibat sebagai mangsa ataupun sebagai mereka yang terputus makanan untuk mengambil barang-barang di kedai ataupun di pasar raya tanpa keizinan pemiliknya. Saya suka ingin menyebut hal ini supaya kita faham apa keadaan. Mengambil makanan ataupun memakan perkara yang bukan hak kita ataupun tidak diizinkan, asalnya tidak dibolehkan. Kita tak boleh makan khinzir dalam keadaan kita tidak darurat. Dan kita tidak boleh mengambil hak orang lain tanpa dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa kita. Cumanya ada perbezaan. Makan khinzir ataupun makan benda yang haram itu antara kita dengan Allah. Mengambil hak orang lain membabitkan hak manusia dan juga hukum Allah. Jadi ada dua. Jadi kalau kita nak ambil barang di kedai itu, dia dari segi pemberatnya ia lebih berat kerana ia membabitkan hal orang lain ataupun hak orang lain. Kerana bukan masalah kita saja, masalah orang yang memiliki kedai berkenaan. Jadi untuk menyimpulkan hal ini, maka saya sebut seperti berikut. Apakah hukum mencuri ataupun mengambil hak orang di dalam keadaan darurat? Perkara ini dibincangkan oleh para fuqaha seperti Al-Imam Zarkashi, disebut oleh Al-Sarakhsi dan seumpamanya. Mereka menyatakan seseorang boleh mengambil hak orang lain, dalam bahasa kasarnya dia boleh mencuri, jika dia sampai kepada keadaan darurat di mana jika dia tidak mengambilnya, ia akan membawa kepada kematian dirinya, musnah dirinya, ataupun hampir daripada musnah dirinya. Maksudnya kalau dia tak makan daripada benda yang dia ambil daripada yang bukan hak dia itu, dia mungkin mati ataupun hampir mati. Mungkin anak dia mungkin mati, ataupun orang di bawah dia mungkin mati, ataupun hampir mati. Bukan sekadar dengan keadaan lapar yang biasa, tapi lapar yang membawa kepada keadaan yang demikian. Demikian juga ubat-ubatan yang jika dia ambil, ataupun peralatan pakaian misalnya, kalau dia tak ambil, menyebabkan dia kesejukan, dan kesejukan yang boleh membawa kematian ataupun hampir kepada kematian. Ini yang disebut oleh para ulama di dalam keadaan yang seperti ini, di mana berserasi dengan apa yang disebut oleh Al-Quran pada banyak tempat dengan makna yang hampir sama. Antaranya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Famanidurra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim." Jadi famanidurra
fi makhmasatin, sesiapa yang di dalam keadaan darurat, dalam kelaparan, ghaira mutajanifin li ithmin, bukan kerana dia nak membuat dosa, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebut famanid darra ghaira baghin wala adin fala isma alai, sesiapa yang terpaksa tanpa dia melampaui batas, memang cara nak buat, sengaja nak buat yang haram tanpa melampaui kadar yang Allah tetapkan, maka dia tidak ada dosa baginya. Maka apabila kita tahu hal ini, maka kita kena mengikut hukum darurat. Yakni kita kena pastikan kalau kita terpaksa ambil. Dan kedua ialah kita bila ambil, dia kata ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu diukur, disukat dengan kadarnya. Maksudnya kalau kita perlu makan banyak tu saja untuk selamatkan hidup, kita ambil dengan kadar itu, dan kita tidak boleh ambil lebih daripada kadar tersebut. Selepas daripada keadaan sudah aman, kita kenal orang yang kita ambil, kalau kita berkeupayaan ataupun kerajaan, hendaklah membayar balik kepada pihak yang kerugian yang telah diambil barangnya. Jadi tadi kita ingat ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Kita ambil dengan kadar untuk membolehkan kita hidup saja. Setelah kita tahu hal itu, kita juga kena tahu bahawasanya orang ramai yang mana berkemampuan hendaklah membantu, khususnya pihak pemerintah dan mereka yang berkeupayaan, membantu bagi memastikan rakyat tidak sampai kepada keadaan terpaksa mengambil barang-barang di kedai orang lain dengan tanpa kebenaran. Kalau kita tidak kawal keadaan ini, pemerintah khususnya, maka akan menyebabkan berlakunya keadaan yang tidak menentu di dalam negara ini. Dan ia tidak boleh mesti dikawal supaya tidak berleluasa, sehingga nanti orang lain yang tidak berkeperluan, mereka mengambil kesempatan daripada ruang ini, dan itu akan merosakkan sistem perundangan dan pentadbiran negara. Saya mengucapkan takziah sekali lagi kepada semua keadaan. Bagi mereka yang terbabit, mudah-mudahan tanggungjawab kita semua menolong mereka. Jika mereka tidak ada ruang untuk menyelamatkan diri, melainkan terpaksa mengambil hak orang lain, hendaklah mereka mengambil dalam keadaan hukum darurat tadi dengan kadarnya sahaja yang mereka perlukan, dan mengambil apabila benar-benar mereka dalam keadaan yang begitu darurat ataupun dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa ataupun hampir memusnahkan diri mereka ataupun keluarga mereka. Demikian juga bukan saja makanan, pakaian dan ubat-ubatan dalam hukum yang sama. Mudah-mudahan Allah selamatkan negara kita dan selamatkan seluruh rakyat kita di mana saja berada, insya-Allah, dan sama-samalah kita menggerakkan misi bantuan untuk menolong semua mereka atau mangsa-mangsa yang terbabit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.